Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua? InsyaAllah kita akan teruskan satu kuliah yang agak penting dalam CTU 271 Islam dan Komunikasi ini berkenaan dengan metodologi dakwah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Jadinya kita akan ceritakan tentang metod dakwah, kita nak cerita pasal menurut Quran, metod dakwah menurut Sunnah dan pendekatan psikologi dalam komunikasi dakwah. Right, dan ini antara isi kandungan dia. Hari ini agak panjang sikit video dia sebab kita nak cerita tentang maksud metodologi dakwah, kepentingan metodologi dakwah, dakwah menurut Quran, dakwah menurut Sunnah dan juga pendekatan psikologi menerusi komunikasi dakwah. Alright, bila kita cerita pasal metodologi dakwah, dakwah bermaksud dalam erti sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip. Bila kita sebut dakwah, bila kita sebut pasal metodologi, metod tu maksud dia kaedah. Maka metodologi dakwah bermaksud ilmu yang mengkaji, yang bersifat kajian sistematik mengenai cara berdakwah, ataupun kita sebut tentang kajian mengenai cara dakwah. Maka bila kita sebut pasal metodologi dakwah, ada perkataan-perkataan lain yang sangat rapat dengan metodologi dakwah. Antaranya uslub dakwah, manhaj dakwah, wasilah dakwah. Semua empat kalimah ni, empat perkataan ni membawa pengertian yang sama, iaitu metod ataupun kaedah berdakwah. Yang mana kenapa penting sangat kita perlu faham tentang metodologi dakwah? Kenapa sebelum kita berdakwah, kita kena tahu tentang kaedah berdakwah? Yang sebenarnya, pertama sekali, kita nak memudahkan para da'i, para komunikator untuk mencapai tujuan dakwah. Tanpa kaedah ataupun metod yang betul, komunikasi itu akan jadi gagal. Sebab tujuan kita nak menyampaikan sesuatu mesej amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak kena pada cara dia, maka orang tak akan dengar apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua, kita dapat menyusun dakwah tersebut secara sistematik, yang mana metod dakwah yang sesuai akan membantu pendakwah melaksanakan plan strategik. Kita akan rancang dahulu apa yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, kita akan kenal pasti. Dengan metodologi dakwah ni, kita boleh mengenal pasti sasaran kita ataupun golongan receiver kita. Maka bila macam tu, kita tahu golongan receiver kita kategori yang mana, sesuai dengan metod yang mana. Okay. Dan dalam Al-Quran, metodologi dakwah kita ambil daripada surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ustaz pun dah cerita dalam kuliah minggu yang lalu, ini juga merupakan dalil berdakwah. Maka daripada surah An-Nahl ini kita dapat 3 metod dakwah yang ada dalam Quran. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah bermaksud contoh tauladan yang baik. Yang ketiga mujadalah billati hiya ahsan. Apabila nak berbicara ataupun nak berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Kita tengok yang pertama, metod dakwah secara hikmah. Bila mana Allah Ta'ala letakkan yang first kali kaedah dakwah dengan hikmah. Hikmah tu maksud dia kebijaksanaan, keadilan, keilmuan dan juga kelembutan. Maka kata Zulkifli Abdul Ghani, hikmah adalah meletakkan sesuatu yang penting pada tempat dia, berlaku adil dalam membuat sesuatu keputusan, bekerja dengan budaya yang berkualiti tinggi, setiap tindakan bercirikan akal cemerlang dan berbudi luhur, dan berjaya menggerakkan kebaikan serta menghalang kerosakan dalam masyarakat. Maka kita cerita panjang sangat ni, secara mudah kita pun selalu sebut kata-kata hikmah, ataupun orang tu berdakwah secara hikmah, dia bercakap dengan hikmah. Maka secara sepatah lalu, hikmah itu bermaksud kebijaksanaan. Maka orang yang bijak, dia akan menentukan kaedah dakwah yang terbaik, bagaimana dia nak tackle golongan receiver dia. Komunikasi dengan berhikmah adalah komunikasi dengan cara bijaksana. Kita faham batas-batas kebenaran, kita sesuaikan dengan situasi dan keadaan, dan juga kita dapat memuaskan hati pelbagai pihak. Seterusnya, komunikasi kita berjalan dengan lancar. Yang mana dekat sini, antara pelaksanaan metod hikmah adalah kita gunakan kemahiran komunikasi yang baik. Kita bijak melontarkan hujah-hujah kata-kata kita. Dan juga
kita lebih menujukan kepada akal dan pemikiran manusia, yang mana kita memberikan kata-kata supaya manusia itu boleh berfikir. Metod hikmah juga sesuai diaplikasikan kepada golongan-golongan intelektual dan golongan-golongan profesional, kerana golongan-golongan ini dia lebih bijak, maka dia lebih banyak menggunakan akal. Maka orang-orang yang berhikmah, dia akan menyampaikan sesuatu kata-kata yang bijaksana, menyebabkan golongan receiver tu dia akan proses apa yang kita sampaikan. Dan antara adab-adab dia, kita jangan lupa apabila nak berhikmah, adab dia kita kena sentiasa senyum, tidak meninggikan suara. Kalau nak ketawa pun dengan perlahan, dengan sopan. Kita mulakan setiap kata-kata kita dengan salam, yang mana Rasulullah kata assalam qabla al-kalam, mulakan sesuatu perkara dengan memberi salam dahulu. Dan kalau mana orang tu nak cakap dengan kita, kita bagi perhatian kepada dia, dan jangan menguap pula. Bila mana kita nak berhikmah, nak berbicara dengan pihak receiver, orang pihak receiver tu bercakap, kau pula pergi menguap, menyebabkan orang akan rasa kecil hati dengan kita. Dan yang paling penting, mesti berkata benar, muka kena sentiasa manis, walaupun muka kau macam muka longkang ke apa semua ke, itu bukan masalah dia. Yang penting kita boleh bermanis muka. Dan yang seterusnya, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Okey, yang kedua, metodologi dakwah yang digariskan menerusi Al-Quran adalah nasihat yang baik ataupun mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ini merupakan kata-kata yang lemah lembut, dapat menjalinkan perasaan kasih sayang antara golongan komunikator dan juga receiver tersebut, yang mana dia dapat mendorong receiver untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam bahasa yang mudah dia, bila mana kita mengatakan mau'izatul hasanah, kita memberi contoh tauladan kepada pihak berikutnya. Kita nak ajak orang buat baik, kita buat contoh dahulu. Jadinya golongan receiver ni akan menerima komunikasi bukan lisan tersebut, maka dia boleh melakukan apa yang kita contohkan. Maka antara implementasi dia, kita kena yakinkan mad'u, tujuan dakwah kita adalah untuk kebaikan. That's why kita kena buat dahulu. Dan juga apabila nak berdakwah secara mau'izatul hasanah, biarlah sesuai dengan tahap golongan-golongan mad'u ataupun receiver tu tadi. Jangan kita cakap terlampau bombastik ataupun cakap terlampau simple. Kita sesuaikan dengan tahap mad'u tu. Dan juga pendekatan dakwah ini disarankan kita boleh menggunakan pendekatan targhib dan tarhib. Targhib ni apa? Kita galakkan dia orang. Dan begitulah dalam Quran Allah Ta'ala, dan begitu juga hadis Nabi, Allah Ta'ala dan Rasulullah menggalakkan orang bila buat kebaikan dapat ini, buat kebaikan dapat ini. Dan berikutnya, sebaliknya ada tarhib. Bila kita buat kemungkaran, ancaman dia sekian. Bila buat macam ni, ancaman dia sekian. Maka itu adalah tarhib. Maka dalam mau'izatul hasanah, kita boleh ajak orang kepada kebaikan, kita bagi tahu apa kelebihan dia, apa yang kita akan dapat bila mana kita melakukan kebaikan. Dan sebaliknya pula, kalau kita melakukan sesuatu kemungkaran, apa pula kesan buruk dia, apa pula ancaman yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Baik, dan bila kita sebut pasal mau'izatul hasanah, maka kita perlu mengamalkan apa yang kita katakan. Kalau contoh dekat sini orang tu cerita, dia post dekat Facebook, oh sabar tu sebahagian daripada iman lah, apalah semua. Once bila kau kena jam, kau sendiri yang menyumpah. Okay? Macam itulah juga dalam keadaan-keadaan yang lain. Nampak bila dia cerita, oh salam mulailah whatsoever, tapi kau tak bangun pun. Maka kita nak cerita pasal mau'izatul hasanah, kita mesti lakukan apa yang kita katakan. Okay? Dan yang ketiga, al-mujadalah billati hiya ahsan. Kita bermujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Maka berdebat ni boleh jadi dua. Daripada ayat ni kita faham, ada orang berdebat memang meninggalkan kesan yang tak baik, kesan yang buruk. Tetapi Allah Ta'ala pesan kepada kita, bila mana nak berdebat, berbicaralah dengan cara yang baik. Yang mana perdebatan cara yang baik ni ada unsur-unsur belas kasihan, lemah lembut, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Yang mana kita juga berbincang dengan orang, kita perlu berbicara dengan baik ketika berhadapan dengan orang yang memerlukan dalil dan bukti. Kalau mana kita cakap, oh kita pergi, kita bersedekah, kalau mana bersedekah, ganjar duit kita tak akan berkurang, akan bertambah. Maka biasanya orang-orang yang tak percaya ni, dia akan tanya, apa bukti dia? Duit tu patutnya kita bagi duit, keluarkan duit, duit tu berkurang. Macam mana pula boleh bertambah rezeki tu? Maka kita perlu kemukakan bukti. Dekat sinilah munculnya mujadalah billati hiya ahsan. Kita berdebat dengan cara yang baik. Boleh jadi kita bagi tahu dia, memang
kita ada duit 1,000, kita sedekah RM1, logik dia duit kita akan tinggal 999. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan rezeki yang lain. Allah Taala akan tambahkan kesihatan kita, Allah Taala akan tambahkan kita punya kebahagiaan rumah tangga, kekeluargaan kita, menyebabkan kita tak perlu spend duit lebih untuk perubatan dan sebagainya. Okey. Dan perdebatan, bila sebut pasal debat ni, tak semestinya dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis mata-mata. Kadang-kadang kita boleh pakai logik akal. Sebahagian manusia ni, dia kadang-kadang dia tak minta pun ayat Quran tu. Bila mana kita cakap sesuatu yang based on logic, maka mereka boleh terima perkara tersebut. Dan perlu kita ingat, apabila kita nak berdebat ni, kita bukanlah nak cari kemenangan. Sebab tujuan kita berdebat itu nak membuktikan kebenaran mesej yang kita nak sampaikan tersebut. Okay? Ini contoh-contoh yang mana nampak sangatlah perdebatan ni bukan perdebatan yang baik. Seorang terus cakap, seorang lagi tak nak dengar. Nanti kan itu yang akan berlaku sebaliknya. Yang ni pula bercakap, yang ni tak nak dengar. So, that's why bila kata perdebatan yang baik, kita bagi peluang dia melontarkan mesej dia, kemudian kita jawab mesej dia juga dengan cara yang baik. Okay? Dan yang berikutnya, kita nak lihat metodologi dakwah menurut As-Sunnah, apa yang Rasulullah SAW gariskan kepada kita. Yang mana ada 3 kaedah metodologi yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Pertama, metod pengulangan. Yang kedua, metod dorongan. Yang ketiga, melalui sentuhan emosi. Dan yang keempat, mengajak audiens, mengajak mad'u untuk berfikir apa yang kita sampaikan. Yang pertama, metod ulangan ini, kita ulang sesuatu perkara. Kenapa kita perlu ulang? Sebab kadang-kadang manusia ni selalu lupa. Bila kita selalu ulang, maka nanti manusia akan cepat ingat apa yang kita sampaikan. Secara tak langsung, ini juga satu kaedah penegasan. Kalau ada poin penting macam dekat dalam kelas, kalau ada benda yang penting masuk exam, biasanya lecturer korang akan ulang benda tu 2-3 kali supaya melekat dalam kepala kita. Seperti mana yang berlaku dalam satu hadis yang panjang. Ustaz ringkaskan cerita hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang mana Rasulullah SAW pernah satu ketika waktu Nabi dekat dalam masjid, datang orang masuk melakukan solat. Bila solat, habis solat, dia lalu depan Nabi, dia bagi salam. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kamu belum solat, buat kembali solat kamu. Yang mana orang tu pun dalam keadaan terpinga-pinga sebab dia baru lepas solat. Nabi pun nampak dia solat. Tapi nak buat macam mana? Nabi suruh kan? Maka dia solat kali kedua. Bila dia solat kali kedua, habis solat dia lalu lagi depan Nabi. Nabi cakap perkara yang sama. Kamu belum solat, buat solat lagi. Maka dia buat sampai 3 kali. Kemudian, bila mana macam tu, dia tanya kepada Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang solat. Maka Rasulullah pun bagi tahu, apabila berdiri solat, ucap takbir, angkat takbir, kemudian baca suratul Fatihah, kemudian bacalah ayat-ayat Quran yang mudah bagi kita, yang kita faham, yang kita tahu. Kemudian rukuk dengan tenang. Dekat sinilah istilah tamakninah keluar. Kemudian iktidal dengan tenang, sujud dengan tenang. Yang mana istilah tenang tu penting. Okay, sebab tu orang Melayu kata tenang is good. Oh, macam tu pula. Yang mana untuk apa? Dalam solat pun jangan kita tergopoh-gapah. Bermaksud lelaki tadi sampai 3 kali dia solat, Nabi kata dia belum solat. Sebabnya dia solat dalam keadaan tergopoh-gapah. Maka bila mana Nabi suruh ulang bermaksud untuk perbaiki diri dia. Dan Nabi explain supaya lelaki itu terus ingat dalam kepala dia. Right? Dan juga metod dorongan, yang mana Nabi pun akan mendorong golongan-golongan audiens ni supaya memahami apa yang Nabi nak sampaikan. Metod penyampaian dakwah seperti menasihati tentang perkara-perkara kebaikan, sentiasa memberi motivasi, berbincang dengan perkara-perkara yang tidak difahami, tidak menggunakan bahasa kasar dan nak selitkan unsur-unsur jenaka tak ada masalah. Supaya apa? Untuk kurangkan stres dalam komunikasi tersebut. Maka itu metod dorongan. Dan apa yang Rasulullah SAW pernah gunakan metod dorongan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mahukah aku beritahu kepada kamu siapa yang haram masuk ke dalam neraka dan api neraka haram ke atas dia? Yang mana semua sahabat pun terdorong nak dengar apa yang Nabi kata. Sebab Nabi bagi satu jaminan. Siapa yang memang haram masuk neraka dan neraka pun haram dekat kepada dia. Maka semua sahabat tanya, kemudian Rasulullah bagi tahu, orang yang sedemikian adalah orang yang dekat, orang yang lemah lembut serta orang yang mulia budi pekerti.
maka orang yang ada sifat-sifat ni, Rasulullah kata haram neraka kepada dia dan dia pun haram masuk neraka. Dan ada satu kisah yang menarik tentang metod dorongan Nabi yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Datanglah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ni orang-orang asli lah, orang asli Arab pada waktu dahulu yang duduk dekat hidup nomad apa semua. Dia datang dekat Madinah. Kemudian dia sampai dekat Madinah satu ketika, dia masuk dalam masjid Nabi, kemudian dia kencing dalam masjid. Ini perangai orang tak ada adab kan, orang yang tak ada tamadun. Maka dia terus kencing dekat dalam masjid. Sahabat-sahabat yang lain nampak dia kencing, semua sahabat nak pergi serang dia, nak pergi serbu dekat dia. Maka apa Nabi kata? Biarkan dulu, berhenti. Kemudian bila mana orang Badui itu dah selesai, dah kencing, maka Nabi panggil dia. Nabi bagi tahu dekat dia, sesungguhnya masjid ini bukan digunakan untuk tempat kencing dan bukan digunakan untuk tempat membuat benda-benda kotor. Tapi masjid tempat untuk kita berzikir kepada Allah, mendirikan solat, membaca Quran dan sebagainya. Kemudian Rasulullah nasihatkan dia macam tu, Rasulullah dorong dia, kalau mana lepas ni nak melakukan benda-benda yang tak baik ni, pergi tempat lain. Nak qada hajat, buang tempat lain. Kemudian kepada para sahabat pula Nabi perintahkan, ambil air, siram. Basihkan apa yang bekas kencing dia. Kenapa Nabi halang pada waktu awal? Sebabnya kaedah mendorong Nabi. Imagine kalau mana orang tu tengah kencing kan, kita tengah kencing, lepas tu ada orang datang nak serbu kita. Kita boleh tahan nak kencing? Tak, kita akan terus kencing. Maka nanti orang Arab ni akan kencing secara berlari, habis satu masjid. So that's why Nabi pesan tak apa, dia dah nak kencing, nak buat macam mana? Maka dia dah settle kan, senang. Satu tempat je yang ada air kencing tu, maka senang dibersihkan. Maka tengok kaedah Nabi. Yang mana dengan orang Arab Badui yang tak tahu apa-apa tadi, Nabi dorong dia, Nabi bagi tahu dia, dan kepada sahabat-sahabat Nabi pun Nabi melakukan dorongan juga, jangan kita serang orang-orang yang tak tahu macam ni. Right? Dan yang berikutnya, insyaAllah, perkenaan dengan sentuhan emosi. Baik, bila kita sebut pasal metod sentuhan emosi ni, emosi sangat penting kepada seorang communicator ataupun sebagai seorang receiver, yang mana kalau communicator tersebut gagal kawal emosi, bermaksud komunikasi itu pun akan menjadi gagal. Hebatnya Nabi kita SAW, beliau mampu kawal emosi walaupun dalam apa jua keadaan. Ini kaedah metod yang Nabi ajarkan kepada kita apabila nak berdakwah, yang mana diceritakan pada satu ketika, ada dua contoh dekat sini. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada kita, adalah orang Yahudi datang kepada Nabi, dia cakap kepada Nabi, "Sammu alaikum." Dia bukan cakap assalamualaikum, dia cakap sammu alaikum. Maksud sammu tu maksud dia celaka ke atas kamu. Maka Aisyah waktu tu rasa marah. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang Islam, kita marah. Yang mana Aisyah nak jawab, ke atas kamu juga kecelakaan dan laknat. Tapi Nabi kata jangan. Yang mana dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sukakan kelembutan. Maka kalau macam tu Aisyah tanya, apa yang kita nak jawab? Orang tu cakap kepada kita celaka ke atas kita, Assalamualaikum. Maka Nabi kata, jawablah wa'alaikum, ke atas kamu juga. Maka selesai masalah. Orang nak marah kita, contoh orang maki hambun kita, orang carut kat kita, Nabi kata jangan kita marah, tapi kita balas balik dengan jawapan yang sama. Kita jawab ke atas engkau juga perkara tersebut. Maka selesai benda tu. Okey, dan juga ada satu kisah yang menarik berkenaan dengan seorang pendeta Yahudi yang mana datang kepada Rasulullah. Rasulullah pernah berhutang dengan dia. Bagi tahu sekian hari bulan nak bayar. Tapi belum sampai lagi tarikh Nabi nak bayar hutang tu, dia terus datang, dia terus cekak Nabi, dia terus tarik baju Nabi, cekak baju Nabi, dia tarik baju Nabi, dia tanya kepada Nabi, hutang bila nak bayar? Sedangkan belum masuk lagi waktu tersebut. Masih ada 3 hari sebelum tamat tempoh hutang Nabi tu. Tapi bila dia dah buat macam tu, Umar marah dengan tindakan dia. Umar sayang kepada Nabi. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Umar, jangan kau marah dia ni, yang mana dia datang nak tuntut hutang kepadaku, walaupun hutang dia masih lagi ada baki 3 hari. Tapi tak apa, Umar tolong bayarkan dahulu, dan tambahlah hutang kepada dia 30 syak, tambah sikit. Sebab apa? Umar, kau telah menunjukkan rasa tak senang kepada dia, kau telah takutkan dia. Ini kaedah Nabi. Nabi pandai kawal emosi, menyebabkan orang pun lebih senang nak menerima mesej yang Nabi nak sampaikan.
Dan yang terakhir, mengajak mad'u untuk berfikir. Kita bila mana nak berkomunikasi dakwah, kita cuba cetuskan minda penerima dakwah kita tu supaya mereka pun dapat proses mesej yang kita nak sampaikan. Okey, yang mana komunikasi yang berkesan berhubung kepada decode dan encode mesej tersebut. Ini ada beberapa contoh komunikasi Nabi. Nabi ajak kepada kita berfikir, Nabi beritahu perumpamaan seorang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah ni macam sejenis buah limau. Maka orang Islam baca Quran, dia macam buah utrujah. Bau dia wangi, rasa dia manis. Dan perumpamaan orang Islam, dia orang mukmin tapi tak baca Quran. Dia macam buah kurma. Tak berbau tapi manis juga rasa dia. Berbeza dengan seorang mukmin, seorang munafik yang baca Quran. Orang munafik, dia tak beriman kepada Allah secara hakikat, tapi kalau dia baca Quran, Nabi kata macam buah raihanah. Buah raihanah ni bau dia macam sedap, tapi rasa dia sangat-sangat masam. Okey, dan sebaliknya, kalau mana seorang munafik, dia dahlah munafik, tak baca Quran pula, Nabi kata macam seolah-olah buah pria, yang mana dahlah tak berbau, rasa dia pula pahit. Maka kita sendiri letak tempat kita ni dalam perumpamaan buah yang mana Nabi maksudkan kepada kita. Baik, dan ada satu kisah lagi, Nabi ajak kepada kita untuk berfikir sama-sama. Yang mana dalam hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud, Nabi telah menggariskan segi empat, kemudian Nabi garis satu garisan di tengah-tengah segi empat tersebut sehingga terkeluar. Kemudian Nabi garis pula beberapa garisan kecil di dalam segi empat itu pada bahagian-bahagian tepi, dan Nabi bagi tahu inilah manusia dalam ruangan segi empat tersebut. Ajalnya akan sentiasa mengelilingi dia, dan garisan luar daripada kotak itu adalah impian dia. Garisan kecil di dalam kotak itu adalah segala halangan-halangan ujian-ujian yang akan menimpa dia. Jika sesuatu daripadanya tersalah, maka sesuatu yang lain pasti akan mengenainya. Jika sesuatu daripadanya tersalah, maka yang lain juga akan menimpa dia. Hadis riwayat Bukhari. Apa benda yang Nabi cuba gambarkan? Satu ketika Nabi keluar dengan para sahabat, Nabi buat satu lukisan dekat lantai. Ini lebih kurang macam ni lukisan Nabi buat. Nabi buat lukisan kotak macam ni. Nabi buat satu garisan sampai keluar kotak. Nabi kata, yang mana inilah perjalanan hidup manusia. Kita ni daripada lahir, teruskan perjalanan, sebenarnya kita ni sentiasa dikelilingi oleh ajal. Daripada lahir lagi, kita sentiasa dikelilingi oleh ajal kita. Dan yang mana sepanjang perjalanan kita ni, kita akan ada rintangan yang menghalangi kita. Tapi apa kata Rasulullah? Teruskan perjalanan. Kita berfikir hanyalah di dalam kotak itu saja. Jangan fikir benda-benda yang ada di luar ni. Yang di luar ni hanyalah angan-angan manusia, sebab di luar daripada ajal kita. Maka ini kaedah yang Nabi ceritakan kepada kita. Dan yang terakhir hari ini, kita nak cerita tentang pendekatan psikologi dalam dakwah. Psikologi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang segala urusan kehidupan dari aspek jiwa manusia yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Ilmu psikologi dakwah juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan sifat manusia yang merupakan cermin kepada kehidupan dan kejiwaan, serta mengajak manusia untuk mencapai kepada pengalaman dan ajaran-ajaran Islam. Maka dalam bahasa mudah dia, psikologi dalam dakwah, kita nak lihat macam mana tingkah laku manusia yang kita boleh tackle supaya mereka ni boleh terima mesej dakwah yang kita nak sampaikan. Maka psikologi dakwah kita boleh tengok dari sudut daya tarikan, dari sudut rangsangan motif, rangsangan status dan pembinaan sosial. Baik, yang pertama, daya tarikan. Memang secara fitrah dia, manusia ni suka sesuatu yang cantik, yang pelik, yang unik, yang betul-betul sparkling dan sebagainya. So, daripada keadaan inilah, kita sebagai seorang pendakwah, kita sebagai seorang komunikator, kita boleh ambil peluang perkara-perkara ini. Okay? Macam mana kita kalau pernah dengar almarhum seorang motivator terkenal dulu, Prof. Izzy Haji Ali, Izzuddin, Prof. Izzy, dia kadang-kadang pakaian dia macam pelik. Dia suka pakai tie yang sparkling, yang warna dia betul-betul menyelah, pink dan sebagainya.
supaya apa? Manusia ni suka tertarik dengan benda-benda yang unik macam ni. So orang akan tertarik, orang ni apa yang dia nak sampaikan. So dia akan cuba dengar. Okay, ini kaedah komunikasi. Dan dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi susunan-susunan ayat dalam Quran yang diakhiri dengan irama yang sama. Supaya apa? Benda tu nampak cantik, nampak tersusun. Macam mana Allah Ta'ala kata, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Maka nampak orang rasa macam, lain macam lah, menariknya ayat ni. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Sedangkan ayat ni cerita pasal hari kiamat. Tapi dengan susunan irama yang menarik ni, orang akan menjadi tertarik untuk membaca. Okey. Dan yang berikutnya, rangsangan motif. Yang dimaksudkan dengan rangsangan motif, kita ni hidup, kita cuba merangsang motif biologi ataupun keperluan manusia itu sendiri. Kalau mana kita tahu manusia ni dia sukakan kepada kesihatan, dia sukakan kepada kecantikan dan sebagainya, kita cuba dakwah kepada mereka menggunakan rangsangan-rangsangan tersebut. Maka sebagai contoh, kita bagi tahu kepada orang, kalau nak sihat, apa yang boleh kita buat? Sedekah. Maka orang nampak, kenapa pula? So, kita baru explain. Sebab bersedekah ni, Rasulullah beritahu kepada kita boleh memanjangkan usia. Pada masa yang sama, bila mana kita bersedekah, rezeki kita bertambah. Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita dengan memberi kita kesihatan yang baik dan sebagainya. So, kita ambil apa keperluan manusia yang manusia suka, supaya apa? Manusia boleh tertarik mendengar apa mesej yang kita nak sampaikan. Macam tu juga dalam surah Quraisy. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, kepada orang-orang Quraisy, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah Ta'ala, Tuhan rumah Kaabah ni, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Sebab Allah lah yang memberi kamu makan apabila kamu kelaparan, Allah lah yang memberi kamu keamanan apabila kamu ketakutan. Maka sifat makan, dorongan manusia tu, motif manusia memang perlu makan dan perlukan keamanan untuk teruskan hidup. Maka ini kaedah yang kita boleh gunakan. Dan yang berikutnya, rangsangan status. Manusia ni pun suka apabila kita appreciate dia, kita hargai dia dengan kita sebut status-status yang dia ada. Kadang-kadang orang tu memang suka sebut nama dia panjang-panjang, Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Insinyur, Doktor. Lepas tu nama dia Ali. Tu je. Tapi orang suka. Kita, bila mana kita sebut status yang macam tu, orang ni rasa dia ni lebih dihormati, lebih dihargai, lebih dirasai kewujudan dia. Maka inilah juga yang Rasulullah gunakan kepada kita. Sebagai contoh, Nabi pernah arahkan para sahabat tulis surat kepada Hercules. Hercules ni memang wujud, cuma dia tak adalah macam mitos Rom tu, yang kata Hercules ni anak separuh Tuhan lah, apalah semua, lawan dengan naga lah. Tak. Yang mana Hercules ni memang seorang raja pada zaman Rom, sebaris dengan zaman Nabi. Nabi pernah hantar surat kepada Hercules. Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Harqanil Azim Rom. Nabi bagi tahu kepada Hercules, pembesar agung Rom. Nabi sebut status dia, dia merupakan Harqanil Azim, seorang pembesar agung di Rom. Maka bila mana dengar ayat macam tu, orang ni hargai aku. Barulah Nabi sampaikan. Nabi kata, Aslim taslam. Salamu man istama'na lahal huda. Sejahteralah bagi siapa yang dapat petunjuk. Maka Nabi beritahu, Aslim taslam. Masuklah Islam, nescaya Tuhan akan selamat. Yang Ustaz nak highlight dekat sini, Nabi betul-betul menghargai pangkat dan darjat seseorang tersebut. Dan yang terakhir, pembinaan sosial. Yang dimaksudkan dengan pembinaan sosial adalah manusia ni memang dia tak mampu hidup seorang diri. Dia mesti bersosial juga. Maka dalam membina hubungan baik sesama manusia, Islam arahkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Kita tolong, tegur menegur, kita bina keadilan sama-sama, kita buat sama-sama perkara tersebut. Maka inilah yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Kita cuba cycle manusia ni. Manusia tak boleh hidup seorang. Maka kalau mana contoh dia memerlukan bantuan, kita bantu dia, kita dorong dia, pada masa yang sama dia sedar yang mana kita tak boleh bersama, kita tak boleh hidup bersendirian. Macam itulah juga tentang solat jemaah. Hebatnya manfaat dia kalau kita ni
join dengan geng-geng masjid, selalu pergi masjid, kita akan ramai kawan, kita akan ramai kenalan. Maka secara tak langsung sosial kita pun akan semakin terbina. Okey, itu yang dapat Ustaz sampaikan untuk hari ini. Sebagai kesimpulan dia, kita perlukan metod dakwah yang baik, barulah mesej dakwah kita akan sampai. Dan ni ada soalan latihan, 3 soalan ini yang Ustaz minta korang tulis dekat dalam YouFuture, jawab soalan-soalan ni dekat bahagian assignment. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.